Okay, good morning class. Okay, kita nak sambung lagi pada tajuk applications of differential equation. Jadi boleh refer kepada module exercise 4 untuk soalan number 5. So soalan number 5 tu the acceleration of a marble that falls in a liquid is given by 10 tolak V. Okay, where V is the speed of the marble. Okay, jadi yang ini adalah pergerakan jatuh dalam cecair. Okay, at time T the marble is released from rest at the surface of the liquid, and then kita diminta show A dan juga B lah. Okay, jadi situasinya beginilah kalau cikgu cuba illustrate. Kita ada satu marble dekat atas dalam keadaan rest, and then kita masukkan dia ke dalam satu liquid. So dia akan bergerak jatuhlah ataupun masuk dalam that liquid. Okay, jadi accelerationnya diberi oleh A sama dengan yang diberi dalam soalan tu adalah 10 tolak V. So yang kita nak tunjukkan dalam A tu adalah V sama dengan 10 1 tolak E kuasa negatif T. Maknanya A tu kita nak tunjukkan V in terms of T, and then untuk B tu kita nak tunjukkan B in terms of X ataupun hubungan di antara V dan X. Jadi untuk A, kalau you want to show hubungan di antara V dengan T, maka yang ini kita boleh tukarkan dia menjadi dV dt lah, seperti biasa. So sini ialah 10 tolak V. Okay, and then kita akan separate dan juga integrate. Okay, dV dekat sini, kemudian dekat sini adalah dt lah. Okay, selepas itu cikgu pun akan integrate. So sebelah sini pun kita integrate. Okay, andaikan yang V itu adalah kita punya variable lah. Okay, jadi maksudnya saya tulis ini sebagai negatif 1, 10 tolak V dV, supaya saya dapat dalam bentuk f prime x bahagi dengan fx. Okay, jadi yang dekat sini, okay, macam ni. Okay, yang ini saya perlu letakkan tanda negatif dekat depan sebab saya nakkan satu ini. Jadi saya boleh apply formula untuk log tu. Okay, 10 tolak V. Okay, yang C nya saya pindahkan ke sini lah. So ini adalah T tambah C. Okay, jadi yang kita nak dapatkan tu will be the particular solution lah. Okay, jadi at surface of the liquid, ataupun katalah dekat sini adalah O tu. At O kita ada T sama dengan kosong, V sama dengan kosong. Okay, kita masukkan 10 tolak V 10. Okay, jadi ini adalah kosong tambah C, C. Jadi C saya tu adalah negatif ln 10. Okay, tak perlu tulis standard modulus pun tak apa sebab 10 tu dah memang positif. Okay, negatif C ln 10. Okay, jadi kita tuliskan baliklah dalam yang di sini tadi. So saya ada kat sini ialah negatif ln 10 tolak V sama dengan T tolak ln 10. Okay, kita join ke sebelah sana ln dengan ln itu. So saya akan ada ln 10. Okay, ln 10 tolakkan dengan ln 10 tolak V. Okay, yang ini samalah dengan T. So kita join together. Okay, 10 dekat atas. Okay, kemudian dekat sini adalah 10 tolak V. So ini samalah dengan T. Okay, tapi dalam soalan tu kita nak V tu berada di atas. Okay, tak apa. Kita tukarkan dulu hubungan ni. So 10 per dengan 10 tolak V ni adalah E kuasa T. E kuasa T. Then kita boleh sebabkan cikgu nak V tu berada, okay, tak apa. Saya cross multiply saja. Cross multiply maknanya 10 tolak V. Okay, kita naik ke atas. Jadi ini naik atas, yang ini turun bawah lah. 10 bahagi dengan E kuasa T. Jadi dia adalah 10 E kuasa negatif T. Okay, jadi pusing terbalik. So sini adalah V, bawa sebelah sini. Yang ini adalah 10 tolak dengan 10 E kuasa negatif T. So kita akan dapat boleh factorize, keluarkan 10. Jadi yang ini adalah 1 tolak E kuasa negatif T. Jadi kita dapatlah show untuk bahagian A tu.
iaitu where is it? 10 1 tolak E kuasa negatif T. Okay. Jadi untuk yang bahagian B tu sebab dia adalah hubungan di antara V dan X, maka seperti biasalah A tu sama juga, A dia adalah 10 tolak V. So instead of using dV dt, then kita akan gunakan V dV dx. Saya dah tunjukkan yang hari tu kan, menggunakan chain rule dahulu. Macam mana kita nak tukarkan dV dt ni can be written as dV dx darab dengan dx dt. So that dx dt is V. Jadi kita tukar ini menjadi V dV dx. Okay, so ini adalah 10 tolak V. Okay, jadi macam biasa kita akan bawa ke sini. So sini dV. Jadi ini adalah dx. Dan kita akan integratekan dia. Okay, so kita nak integrate. This one is a rational function. Nampaknya dia proper fraction jenis yang not proper fraction, improper fraction sebab darjah di atas dan di bawah tu adalah sama. So kita kena buat long division dahululah. Kamu boleh buat long division macam ni lah. Apa yang bahagi apa? V kita nak bahagikan dengan negatif V tambah 10. Saya pusing terbalik lah supaya senang sikit kita nak buat ni. Okey, untuk dapatkan V ni maksudnya kita kena darab dengan negatif 1 dekat atas. Okey, yang ini darab negatif 1 dapatlah V. Yang ini jadi tolak 10. Okey, jadi saya tolakkan. Jadi yang dekat bawah ni ada 10 lah. Jadi hasilnya adalah negatif 1 tambah dengan 10. Remainder bahagikan dengan divisor. 10 tolak V. Okey, jadi sekarang kita tukarkan semuanya menjadi yang inilah. Okey, 10 tolak V dV sama dengan integration dx. Okey, sekarang saya integrate with respect to V. So kat sini dapatlah negatif V. Okey, kemudian yang ini macam mana ni? Dia sebenarnya kalau V tu kita boleh keluarkan apa tu? 10. Dia seolah-olahnya negatif. Sini ialah sepatutnya negatif 1 sini adalah 10 tolak V. Okay. Jadi sebabkan kita nak yang positif, jadi sini dia ditolak. Okay. Wait, I will change the form first. Okay, saya letak dulu macam ni. Okay, saya tukarkan dia punya form dulu. Okay, ini betul saya tukarkan jadi supaya saya dapat f prime x bahagikan dengan fx. Okay, kemudian sini tolak 10 lah jadinya. Okay, supaya berbalik kepada yang asal. Okay, jadi yang kat sini dapat negatif V. Kemudian yang ini kita kekalkan. Sini adalah ln 10 tolak V. Okay, yang ini samalah dengan X tambah C. Okay, kita boleh gunakan yang tadi juga. Add O. Add O tadi. Okay, add O. So kita ada V sama dengan kosong dan X sama dengan kosong. X ni dia punya sesaran lah. Berapa jauh dia dah bergerak. Okay. Jadi pada masa itu hal lajunya pun kosong from rest. And then jarak yang dilalui juga kosong. Okay. So kita akan masukkan dekat situ. Maksudnya kat sini saya ada kosong. Okay. Tolak dengan 10 ln 10. Okay. Ni kosong. So samalah dengan ini adalah kosong kan. X ni kosong. So C. Jadi C saya adalah negatif 10 ln 10. Okay. So dah dapat yang itu, kita boleh gantikanlah semula. Gantikan semula. Okay. Kita nak gantikan. Jadi saya ada kat sini negatif V tolak dengan 10 ln 10 tolak V. Ada banyak ni nombor-nombor 10 kat sini. Okay. This one is X tolak 10 ln 10. Okay. Okay. Jadi maksudnya yang ini nanti saya bawa ke sebelah sini. So dia akan jadi 10 ln 10 tolak dengan 10 ln okay, yang ini bawa ke sini jadi positif. Tolak dengan 10 ln 10 tolak V ni tadi. Okay. Yang ini saya V saya tadi. Okay, saya bawa sebelah sini. So dia akan jadi V tambah X. Okay.
Jadi maksudnya V tambah X ni samalah dengan 10 ni kita boleh keluarkan. Okey. Kemudian ln yang ini kita gabungkanlah 10 bahagikan dengan 10 tolak V. Okey. Jadi betul tak tu apa yang kita nak buktikan? Okey. So V tambah X 10 ln 10 per 10 tolak V. Right, So dah dapatlah yang itu. Okey. Jadi where X is the distance, okay, deduce that V is less than 10. V itu kurang daripada 10. Okey. Jadi maksudnya dekat mana saya punya V tadi. So saya ada V ni, hubungannya V ni begini. Jadi saya boleh gunakan itu untuk menunjukkan bahawa V itu will be less than 10. Okey. Jadi sebenarnya kita akan bermula dengan peningkatan masa. Peningkatan masa ini kita boleh wakilkan dengan T menghampiri infinity. So saya akan start dengan yang inilah. Saya start dengan E kuasa negatif T. Jadi sebelum ni kita ada graf. Kalau katakan ini yang E kuasa positif, E kuasa negatif dia something like this. Katalah kalau E kuasa yang biasa tu E kuasa negatif X kan. So kalau katakan sini T, so yang ini adalah E kuasa negatif T. Grafnya begini. Jadi maksudnya apabila T semakin bertambah, E kuasa negatif T ini akan menghampiri kosong. Lebih kurang macam soalan yang sebelum ni juga. Okay. Jadi bila T semakin bertambah, E kuasa negatif T ini akan menghampiri kosong. Okay. Jadi maksudnya okey. Kalau kita ada negatif negatif E kuasa negatif T, ataupun kita boleh tulis because this one sekejap yang kita nak tunjukkan tu kita nak tunjukkan adalah V-nya less than 10. Okey, so kita jangan gunakan yang ini, kita gunakan tanda ketaksamaan lah maksudnya. Okey, E kuasa negatif T ni kalau kita tengoklah dia sentiasa lebih besar daripada kosong. Yang ini sentiasa lebih besar daripada kosong. Jadi sekarang kalau saya ada negatif E kuasa negatif T, so kita akan start daripada sinilah. So negatif E kuasa negatif T, bila saya darab negatif, so tanda akan berubah. Dekat sini masih kosong lah. Negatif 1 darab kosong masih kosong. Kemudian saya tambahkan dengan 1. Tadi saya darabkan dengan negatif and then I plus 1. So tambah 1 kat sini, E kuasa negatif T. Sebelah sana pun kita kena tambah 1. Samalah, tanda tidak berubah. Lepas tu sebelah sini saya darab dengan satu nombor positif iaitu V, velocity saya. Not V 10. Saya darabkan dengan 10, 1 tolak E kuasa negatif T ni tadi. So sebelah sini pun saya akan darabkan dengan 10. So bila kita darabkan dengan satu positif number, so tanda tidak berubah. Jadi ini sebenarnya adalah kita punya V lah. So that one is our V. So itu sudah menunjukkan bahawa V itu adalah less than 10. Jadi kita dapat menunjukkan bahawa V itu adalah less than 10. Okey. Jadi yang itu untuk soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okey. Settle dah. Pergerakan dalam satu liquid. Seterusnya kita akan tengok pula soalan yang ke-6 itu tentang rate of decay. Rate of decay of the radioactive substance. Jadi kita tengok soalan yang ke-6. The rate of decay of a radioactive substance is proportional to the amount of the substance remaining. Untuk kadar perebutan radioaktif ini, kamu ingat lagi tak masa kamu belajar masa form 5 dulu dalam fizik ada tentang perebutan radioaktif. Dia biasanya ada satu jasad ataupun jisim radioaktif macam uranium 234 ke contohlah kan. Saya pun tak ingat apa nama dia. Bahan radioaktif itu nanti dia akan dibedil kan, lepas tu dia pecah kepada menjadi separuh daripada jisim asal. And then dua-dua itu akan pecah lagi menjadi separuh daripada jisim asal itulah. Jadi maksudnya dengan pertambahan masa jisim bahan radioaktif itu akan berkurang. Jadi
kita boleh wakilkan itu sebagai dx dt. Ini kadar perputaran ataupun kadar pengurangan jisim radioaktif tadi, okey, samalah dengan negatif kx. Dia berkadaran dengan negatif x, so kita boleh tukarkan dia sebagai negatif kx. Jadi sentiasa ingat formula inilah untuk perputaran radioaktif. Kalau katakan rate of growth something, so kita ada dx per dt sama dengan kx saja. Boleh rujuk nota yang cikgu bagi dalam modul kan. Tapi sebab perputaran ini pengurangan jisim, maka kita boleh wakilkan dia sebagai dx dt, okay, samalah dengan negatif kx, where x is the kalau kat situ dia kata amount lah, amount of the radioactive substance ataupun dia punya jisim. At any time t, the amount of the radioactive substance is x. Write down the differential equation by taking k is the constant of proportionality. Macam ni lah persamaan dia. Given that the original amount of the radioactive substance is 5 units. Kemudian dia ada bagilah saya andaikan original mass ataupun original amount dia adalah x0. Jadi dia bagi ini adalah 5 units. Okay, kita andaikan dia 5 units. Show that x sama dengan yang itulah. Okay. Jadi kita akan start dengan dx dt ni tadi sama dengan negatif kx. Jadi yang ini penting lah. Kita punya starting point. Okay. So macam biasa, kita akan buat macam mana? Okay, 1 per x ni saya bawa turun ke bawah. Okay, yang x ni saya bawa turun ke bawah. Sini dx. Okay, negatif k ni saya tinggalkan di sini saja. So sini dt. Cross multiply. So kita pun akan integrate lah. Okay, integrate. So dekat sini saya akan dapat ln x. Okay, so yang dekat sini kita ada negatif k t tambah c. Okay, jadi nak jadikan x sebagai tajuk, so e kuasa negatif kt tambah c. So ini saya boleh tukarkan dia sebagai negatif kt darab dengan e kuasa c. Saya pecahkanlah indeks ni, hasil tambah indeks ni sepada darab lah. Okay, jadi kita boleh andaikan e kuasa c ni dia samalah dengan a, because this one is just a constant. So kita nak simplifykan dia, gantikan saja sebarang constant lain. Jadi maksudnya dia adalah AE kuasa negatif KT. In fact dalam soalan radioaktif punya rate of decay, dia memang macam ni lah, pattern dia memang macam ni. Okay, jadi kita when T sama dengan kosong tadi, pada asalnya lah awal-awal tadi yang kita ada adalah mass ataupun amount of the radioactive substance. X dia samalah dengan X0 ni lah. X0 tu kebetulannya ialah 5. Ada dibagilah. Jadi kita boleh masukkan nilai X ni kat dalam sini. Andaikan ini X0 lah. Bila T sama dengan kosong, jadi saya masukkan 5 sama dengan AE kuasa negatif KT ni saya masukkan kosong. So sini adalah kosong. Sebab I'm going to find out the value of A. So E kuasa kosong adalah 1. Jadi kita dapat A tu samalah dengan 5. Jadi kita dapatlah formulanya adalah X sama dengan 5E kuasa negatif KT. Sebagaimana yang dia minta kita show lah dalam soalan tu. Okay, 5E kuasa negatif KT. And then show that the time taken. Okay, kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Okay, show that the time taken for a quarter of the original substance to decay is that one. Kita nak quarter sudah decay. Show that the time taken for a quarter to decay. Jadi maksudnya 1/4 daripada 5 units itu dia akan decay. Jadi maksudnya kalau 1/4 sudah decay, apakah the remaining substance yang masih tinggal tu mestilah 3/4 daripada 5 lah.
Maksudnya 1/4 daripada 5 sudah decay, sudah mereput. So yang masih tinggal adalah 3/4 darab 5 sebab yang kita nak tahu itu adalah the remaining substance ataupun the remaining mass. Okay. Jadi maksudnya sekarang apa tu? Kita nak cari adalah masa yang diambil lah, masa yang diambil. Okey, jadi sekarang ni saya boleh declare bila X saya tu samalah dengan 3/4 Ini yang masih tinggal lah 3/4. So maksudnya X saya ni sekarang samalah dengan 15/4. Kita nak cari masa yang diambil. Okey, supaya amount dia itu menjadi 15/4. Instead of asalnya 5, dia akan mereput dan mengambil masa sampai dia jadi 15/4 sahaja. Dah kurang lah daripada 5 tu. Dan kita nak tahu berapa lama masa yang diambil. Jadi kamu boleh masukkan dalam persamaan yang kita dah dapat tadi. Okay, yang ini adalah dia punya particular solution. Okay, jadi saya masukkanlah kat sini 15/4. So sama dengan 5E kuasa negatif KT. Okay. Dalam soalan ni dia minta kita dia minta kita in terms of K, tak ada masalah lah. Okay. Jadi E kuasa negatif KT. Okay, negatif KT. So saya boleh cross multiply kat sini. So 15 bagi dengan 4 darab 5. Okay, so 5 kali 1, 5 kali 1, 5 kali 3. Okay. So E kuasa negatif KT ni samalah dengan 3/4. Okay. So kalau E kuasa KT, kita tukarkanlah yang negatif ini, pusing, kita ambil salingan dia kan. Yang ini adalah 1/. So yang ini pun pusing terbalik lah, 4/3. So macam mana kita nak hapuskan E ni? Kita take ln on both sides. Take ln on both sides. So saya akan dapat kat sini adalah ln 4/3. Okay, jadi maksudnya ln dengan E ni dia hapus. Jadi kita akan dapat KT ni samalah dengan ln 4/3. So saya dapat masa yang diambil T given by T dia adalah 1/K ln 4/3 sebab dia minta kita show masa in terms of K lah. Okay, masa dalam sebutan K. Jadi jawapannya adalah T sama dengan 1/K ln 4/3. Okay. Okay, itu satu contoh soalan. Kemudian masih lagi tentang radioactive rate of decay. Okay, nombor 7 pula The rate of decay of a radioactive substance varies with the okay. Write a differential equation and then if the mass of the substance remaining after 12 years is half of the original mass. Okay, maksudnya dekat sini yang dibagi info selepas 12 tahun nilai X ataupun dia punya mass itu dia adalah separuh daripada X0. Okay, jumlah mass yang asal lah. So what is the percentage of substance remaining after 6 years? Okay, jadi kalau katakan selepas 6 tahun berapa persen yang tinggal? Maksudnya berat tu berbanding dengan berat asal tu berapa persen je yang tinggal. So itulah dalam soalan ni. Jadi macam biasa kita akan start dengan dx dt. Okay, dx dt samalah dengan negatif kx. So seperti biasalah macam tadi juga. Okay, sini ada dx, so negatif k dt. And then kita integrate. Sini kita dapat ln x. Okay, samalah dengan negatif kt tambah c. Okay, jadi x kita tu samalah dengan E kuasa negatif kt tambah c. So ini boleh ditulis sebagai darab dengan E kuasa c. Okay. So yang E kuasa C ni saya jadikan dia sebagai A. So saya dapat A E kuasa negatif KT. Okay, macam tadi jugalah kita dapat yang ini. Okay, ini persamaan pertama. Kemudian dia bagi maklumat pula. Okay, kat sini dia tak ada bagi original mass. So kita andaikan the original mass, let the original mass tu tadi. Okay, original mass ini samalah dengan X0. So bila T sama dengan 12, okay, selepas 12 tahun tu, so kita dapati bahawa X-nya substance remaining, mass of substance remaining sama dengan separuh daripada yang asal. Ni dah separuh dah mereput.
Okay. Jadi saya nak gunakan maklumat ini. Okay, T sama dengan 12. So saya ambil T sama dengan 12 dan X sama dengan X naught per 2. Saya masukkan dalam persamaan 1. Okay. Jadi tempat X tu saya gantikan dengan X naught per 2. Okay. Sekejap. Cikgu belum cari nilai A. Sorry. Saya terlupa tadi nak cari nilai A dulu. Ialah kita belum lagi mencari nilai A tadi. Okay. Jadi kita buat macam ni. Kita andaikan the original mass tadi sebagai X naught lah. X naught tu adalah original mass. Okay. Jadi bila T sama dengan kosong, belum cari lagi A tadi. Bila T sama dengan kosong, so X tu samalah dengan X naught. Okay. Jadi saya masukkan dekat persamaan 1. Okay. So sekarang X tu saya gantikan dengan X naught. Okay. Dekat sini ada A, E kuasa kosong. Jadi maksudnya E kuasa kosong ni 1. So A saya adalah X naught. Okay. Jadi saya akan dapat X sama dengan X naught E kuasa negatif KT. Okay. Ini persamaan yang seterusnya lah. Okay. Selepas itu baru kita gunakan bila T sama dengan 12 pula. Bila T sama dengan 12, then X sama dengan separuh daripada X naught. Okay. Jadi kita masukkan pula dalam persamaan yang kedua ni. Okay, jadi tempat X ni tadi saya gantikan dengan X naught per 2. So sini samalah dengan X naught E kuasa negatif. Okay, T ni kita masukkan 12K. That's why nanti kat sini dia akan cancel X naught tu. Okay, jadi kita akan dapat apa kat situ? Okay, so sekarang E kuasa negatif 12K tu tadi, okay, samalah dengan 1 per 2. 1 per 2. Okay, nak hapuskan E, kita akan take ln on both sides. Okay, tak payah tulislah yang ni. So bila saya ambil ln kat sini, ini hapus. Jadi negatif 12K ni samalah dengan ln 1 per 2. Jadi maksudnya K saya tu adalah negatif 1 per 12. Okay, ln 1 per 2. Okay, negatif 1 per 12 ln 1 per 2. Okay, ataupun sekejap saya check dulu. Apa dia punya jawapan? Okay. Kita tukarkan dahululah yang negatif nilai supaya dia agak tidak serabut sikit. Okay, macam ni. Yang E kuasa negatif ni saya tukarkan dia jadi positif. So yang ini saya ambil salingan jadi 2. Easier lah. Okay, and then take ln on both sides. Okay, so ini hapus. Jadi maksudnya 12K ni samalah dengan ln 2. Jadi K saya samalah dengan 1 per 12 ln 2. Okay, sama jugalah macam tadi negatif 1 per 12 ln 1 per 2. So yang ini looks better lah. Okay, so kita dah ada nilai K. Jadi maksudnya maklumat yang kedua ni tadi untuk kita dapatkan nilai K. Lepas saya dah dapat nilai K tu, okay, yang bahagian akhir tu dia minta kita cari kalau katakan after 6 years, okay, berapa persen yang sudah mereput ataupun berapa persen yang masih tinggal berbanding dengan mass yang asal tu. Okay, jadi sekarang kita masukkan bila T sama dengan 6. Okay, saya masukkan dalam mana persamaan tadi? Kita dah ada persamaan pertama. Okay, persamaan kedua ni tadi. Okay, katalah saya ambil yang mana tadi? Persamaan yang kedua ni lah. Persamaan yang kedua. Okay, so X sama dengan X naught. So X sama dengan X naught E kuasa negatif KT. E kuasa negatif KT. Okay, sekarang saya nak masukkan okay, K tadi saya dah ada tapi kat situ agak complicated kalau kita nak masukkan dahulu. Okay, jadi saya biarkan dahulu nilai K tu. Cumanya sekejap after 6 years sekejap. After 6 years. Okay. Yang kita nak cari adalah nilai X lah maksudnya.
X lah, maksudnya the remaining substance. Jadi bolehlah bila T sama dengan 6 dan K tadi pun dah ada nilai 1/12 ln 2. Okay, jadi saya akan masukkan dekat sini untuk dapatkan the substance remaining lah. Okay. Sini adalah X0, E kuasa negatif 1/12 ln 2 ni tadi. Kemudian saya darabkan dengan T dia adalah 6. Darabkan dengan 6 ni. So dekat situ saya dapat apa tu? X sama dengan X0 E kuasa yang 1/12 ni darab 6 jadi negatif 1/2 kan. Negatif 1/2 negatif 1/2 ln 2. Ataupun bila saya nak hapuskan tu, X sama dengan X0. Okey, E kuasa ln 2 kuasa negatif 1/2. Yang ini saya naik atas lah kat sini menggunakan hukum log tu. So E kuasa ln ini hapus. Jadi maksudnya saya ada 2 kuasa negatif 1/2. Okey. Inilah X saya tadi sama dengan 2 kuasa negatif 1/2 X0. 2 kuasa negatif 1/2 ini maksudnya adalah 1/2. 1/2 X0. Jadi X saya tu adalah 1/2 X0. Okay. Jadi kalau kita nak ataupun yang ini kamu boleh tukarkan dia dalam bentuk perpuluhan. Kalau perpuluhan dia adalah 0.707 X0. Okay, maksudnya the substance remaining ini jisim yang masih tinggal adalah sebanyak 0.707 daripada X0. Jadi maksudnya kalau kita nak tahu percentage of remaining substance tu, berapa persen yang masih tinggal selepas 6 tahun. Maksudnya kita ambil lah yang selepas 6 tahun ini adalah sebanyak ini, X0 ni tadi. Okay, kita bahagikan dengan the original mass-nya X0, kita darabkan dengan 100%. Okay. Jadi maksudnya ni cancel, jadi tu darab 100, jadi dia adalah 70.7% lah, 70.7%. Maksudnya selepas 6 tahun yang masih tinggal tu berbanding dengan yang asal adalah sebanyak 70.7%. Lepas itu bila selepas 12 tahun pula dia akan jadi 50% daripada jumlah yang asal, separuh daripada jisim yang asal. Jadi yang diminta ni adalah percentage of radioactive material left after 6 years is 70.7%. Jadi yang itu merujuk kepada the original mass lah, 70% daripada original mass. Okey, nanti saya sambung lagi.